Assalamualaikum Ustaz. Saya Muhammad Sufizat dan kawan saya Muhammad Naufal, Muhammad Isa Iskandar dan Muhammad Imi. Kami akan membentangkan tajuk berkaitan ijtihadiyah. Pendahuluan bagi ijtihadiyah ialah ia memfokuskan kepada penerangan mengenai pengertian ijtihad, konsep ijtihad, skop ijtihad dan kedudukan ijtihad dalam syariah Islam. Ia juga terdapat perbincangan secara terperinci mengenai contoh-contoh ijtihad berdasarkan isu-isu semasa. So, konsep ijtihadi ialah berasal daripada satu kata nama yang mempunyai pengaruh besar dalam sejarah Islam, iaitu ijtihad dan juga jihad yang berasal daripada huruf ja dan ha yang mengandungi erti mencurahkan kemampuan atau menanggung kesulitan. Jihad bermaksud untuk mengenal petunjuk dan agama Allah yang diberi oleh utusannya, manakala perkataan jihad pula bergerak di bidang pemikiran dan penelitian, sedangkan kata-kata jihad bergerak dalam ruang perbuatan dan tingkah laku. Pengertian ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berasal daripada jahada, artinya mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban kesulitan. Daripada segi istilah pula, mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syarak yang bersifat operasional dengan cara istinbat, iaitu mengambil kesimpulan hukum. Tafsiran Imam Ash-Shawqani. Hukum ijtihadi. Ulama bersepakat mengatakan harus ijtihadi dalam mengeluarkan hukum apabila cukup syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat seorang mujtahid ialah mengetahui dan memahami Al-Quran, mengetahui dan memahami As-Sunnah, mengetahui bahasa Arab, mengetahui ilmu usul fiqah, tahu akan objektif syariah, mengetahui manusia dan kehidupan sekitarnya, dan bersifat adil dan takwa. Terusnya, kedudukan ijtihad dalam syariat. Ia adalah sumber untuk menetapkan hukum kerana terdapat beberapa masalah berlaku pada zaman Rasulullah. Oleh itu, kita melakukan ijtihad untuk menyelesaikan masalah. Ia telah digunakan pakai pada zaman sahabat dan dijadikan sumber dalam perundangan Islam. Kita menggunakan akal fikiran kita untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan perundangan Islam. Ijtihad juga boleh dibolehkan kerana tidak semua negara mempunyai jumlah hadis yang banyak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini seperti negara-negara yang tidak mempunyai sumber hadis dan sumber Islam yang tidak terlalu banyak. Oleh itu kita menggunakan ijtihad untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kepentingan ijtihad. Ijtihad merupakan alat utama yang menghubungkan antara sumber wahyu dengan kepentingan akal serta perubahan masyarakat. Kepentingan ijtihad dalam perkembangan fiqh Islam. Penggunaan akal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang dipimpin oleh akal fikiran. Ia juga lah untuk menyelesaikan masalah masyarakat yang tidak terbatas. Selain itu, bagi memperkukuhkan dakwaan, ijtihad wajib digunakan bagi menyediakan jawapan hukum yang bakal menisbahkan sifat kesimpulan syariah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Muhammad Naufal bin Nur Syam. Jadi tugasan saya yang diberikan oleh ketua saya iaitu Muhammad Ihsan Iskandar adalah ijtihad dan fatwa semasa. Saya akan membentangkan tentang ijtihad dan fatwa semasa. Jadi dalam tajuk ijtihad, dalam subtopik untuk ijtihad dan fatwa semasa terkandung di dalamnya adalah perubatan moden. Yang pertama adalah pemindahan organ. Yang kedua adalah pengguguran janin dengan alasan kukuh. Dan yang ketiga iaitu terakhir pengklonan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Jadi mari saya huraikan satu persatu tentang perubatan moden. Yang pertama adalah pemindahan organ. Terdapat perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan harus dan ada yang mengatakan sebaliknya. Jika harus, tetapi perlu dipastikan pemindahan tersebut memberi manfaat yang lebih besar berbanding kemudaratan yang timbul. Haram dengan memindahkan, jika haram pula,
ialah dengan memindahkan organ yang menjadi pergantungan hidup manusia. Apa yang boleh saya simpulkan daripada pemindahan organ ini adalah harus apabila pemindahan itu memberi manfaat dari kemudaratan yang timbul. Haram pula adalah organ yang menjadi pergantungan hidup manusia seperti jantung, iaitu jantung yang diperlukan oleh manusia untuk hidup, kita membuat pemindahan, ia adalah telah jatuh hukum haram. Seterusnya kita pergi kepada pengguguran janin. Kita juga ada dua hukum di sini. Yang pertama adalah haram untuk menggugurkan jika kandungan sudah sempurna 120 hari sejak menjadi segumpal darah, kecuali untuk menyelamatkan nyawa si ibu. Dan yang kedua iaitu harus atas izin kedua suami dan isteri apabila kandungan belum sempurna 40 hari sejak menjadi segumpal darah. Jika kita lihat pada yang pertama, hukum yang pertama adalah haram, saya dapat simpulkan bahawa jika kandungan itu sudah sempurna 120 hari sejak menjadi segumpal darah, ia telah jatuh hukum haram untuk kita gugurkan kandungan itu. Yang kedua pula adalah harus atas izin kedua suami isteri. Apa yang saya dapat simpulkan daripada hukum harus ini adalah apabila kandungan itu tidak sempurna, iaitu cecah kepada 40 hari sebelum menjadi segumpal darah, ia akan menjatuhkan hukum harus, tetapi dengan sebab-sebab yang tertentu. Seterusnya kita pergi kepada pengklonan manusia, binatang dan tumbuhan. Di sini juga untuk pengklonan manusia, binatang dan tumbuhan, kita juga mendapati ada dua hukum yang berselisihan faham antara ulama, iaitu yang pertama adalah haram jika terdapat penglibatan pihak ketiga di dalam hubungan suami isteri ataupun di dalam bentuk sewa rahim, telur, sperma dan sel badan. Jika kita lihat pada pengklonan manusia, ia semestinya haram jika ada penglibatan pihak ketiga di dalam hubungan suami isteri seperti sewa rahim, telur, sperma dan sel badan. Dan yang kedua ialah harus jika untuk tujuan penyelidikan tentang mikrob, hidupan halus, tumbuhan dan juga binatang.